Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua sahabat-sahabat Eling FM. Okey, hari ini terlanjur lalu di sini, terlanjur berada di Melaka Bumi Bertuah, Melaka Central. Pada hari ini saya sekali lagi bersama dengan tim InDriver untuk berada di sini dalam tempoh 2 minggu. Berkampung dekat sini dalam tempoh 2 minggu untuk sama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat pemandu kita, pemandu e-hailing yang berada di sekitar Melaka Bandaraya bersejarah ni. Termasuk MUA sahabat-sahabat. Okey, saya Riza Adam. InsyaAllah akan berkongsi maklumat serba sedikit berkenaan dengan bukan saja kisah-kisah InDriver yang meniti dari bibir ke bibir setiap penggiat e-hailing di negara kita, tapi juga aplikasi lain kalau ada kesempatan. Pada saya live FB, dah lama saya tak live FB ni. Jadi saya nak berinteraksi mungkin dalam sekitar 15 minit dengan anda. Okey, pada hari ini saya berada dengan sekumpulan jejaka-jejaka handsome pemandu-pemandu e-hailing. Okey. Ini jejaka-jejaka handsome kita yang hari ini menemani saya bersembang dan berkongsi tip-tip, maklumat dan segala bagailah berkenaan dengan dunia e-hailing di negara kita. Cerita-cerita berkenaan dengan perkembangan dunia e-hailing, apa yang berlaku dan apa mereka punya pendapat, perancangan dan lain-lain. Okey, antara yang kita boleh kongsikan adalah bagaimana saya dan tim Eling FM yang lainnya begitu teruja untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat kita perkembangan InDriver yang sedia dimaklumi oleh 200,000 pemandu e-hailing. Lebih kurang lah, mungkin ada yang tak bersetuju, tapi itulah angka yang saya boleh bagikan berkenaan dengan perkembangan dunia e-hailing. Perkara pertama yang pasti dibincangkan adalah berkenaan dengan kadar tambang. Ini cukup popular. Malahan berada-berada yang ada dekat sini pun terus terang mereka kata tambang cukup menggerunkan untuk pada ketika ini, sebelum ini dan akan datang. Okey, termasuklah abang-abang kita yang baru sampai ni. Ada lagi baru sampai ni sahabat. Ni abang kita dari jauh beliau datang. Okey, kejap order minum dulu. Okey, saya 15 minit live FB. Ni sahabat-sahabat kita. Kalau nampak dekat sana yang paling handsome tu, apa tadi panggil namanya? Ni. Keledek. Inilah orang Melaka kita. Siapa tak tahan dengan orang Melaka, kena tampal telinga. Ini brother ni kalau saya sebut umurnya, banyak yang terpesona, banyak yang terkejut, banyak yang menyangkakan beliau ada ilmu rahsia. Tapi tak apa, kita tak nak berbicara berkenaan dengan itu, kita berbicara dengan dunia e-hailing. Okey, sebagai orang Melaka yang suka berterus terang, mereka berterus terang tadi, tambang cukup mereka risau. Bukan saja berkenaan dengan tambang dalam InDriver, tapi dalam aplikasi lain juga yang merudum terus dari sehari ke sehari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu kan. Okey, kalau ada anda nak tulis apa-apa komen boleh je. Tapi saya nak jawab tu mungkin ambil masa sebab saya nak tengok-tengok, nak belek-belek. Saya cuma hanya seketika saja live FB pada hari ini. Nampak mata pun dah mula rabun dah, kena pakai spek. Okey, kami bersama dengan tim InDriver berada di Melaka ni untuk 14 hari, termasuk MUA Johor ya. Dikolaborasikan bersama untuk tujuan berkenalan dengan pemandu-pemandu kita dan seterusnya memperkenalkan InDriver kepada yang belum kenal dan kepada yang dah kenal menjadi lebih kenal. Jadi adalah dekat sana di antara mereka yang memberi cadangan yang berguna. Kebanyakan cadangan-cadangan mereka adalah InDriver kena mengambil maklum tambang. Okey, InDriver perlu meletakkan satu tambang yang munasabah ataupun kawalan sendiri tambang supaya tidak ada yang mendapat tambang yang tidak berbaloi. Ini dipesankan kepada pembesar-pembesar InDriver. Jadi saya sebagai pengantara, media penghubung antara penggiat e-hailing, pemandu e-hailing, syarikat e-hailing, pihak kerajaan. Jadi saya sampaikan apa yang mereka ingin InDriver lakukan. Itu antaranya. Dan sebelum saya parking di Medan Selera di Melaka Central ini tadi, ada juga sahabat kita yang menelpon saya mengatakan
tambang enreba memang perlu disekat daripada terlalu jatuh. Dan ini disebabkan oleh ada kemungkinan yang melakukan tambahan tersebut adalah mereka yang sengaja untuk mengenakan pemandu pada tahap kambang yang tidak munasabah. Okey, Rizal Din. Saya ada di Medan Selera ayam penyet ni. Ayam penyet Ya. Ayam penyet. Bakso. Surya Anugrah. Boleh datang balik. Kita lagi. Ada saya di sini. Saya di sini. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita di Melaka nak datang sini boleh saja ataupun telefon saya 0167287258 di mana saya akan kongsikan dengan anda, mungkin mendengar pendapat anda bukan saja berkenaan dengan InDriver tapi juga aplikasi lain yang anda mungkin ada ingin kongsikan. Okey. Tapi berkenaan dengan cerita tambang murah ni cukup panas sebenarnya, bukan di media e-hailing FM juga tapi media-media lain yang bersangkutan dengan e-hailing, termasuk grup-grup WhatsApp, grup-grup FB yang menjadi perdebatan di kalangan penggiat-penggiat e-hailing. Okey, ini kita sedari dan kepada pemandu-pemandu lama, mereka semuanya menyedari bahawa tambang adalah tambang yang tidak ada pun meningkat, melainkan tambang yang terus-menerus jatuh dan terus jatuh. Okey, ada yang mempertikaikan kenapa e-hailing FM mempromosikan jenama-jenama yang pada anggapan mereka merudumkan tambang. Baik sahabat, saya ingin jelaskan di sini bahawa kami bukan terlibat dalam urusan untuk menjatuhkan tambang. Apa yang kami mahukan adalah tambang lantai. Tambang lantai yang mesti diikuti oleh semua syarikat. Jadi dekat sini pada wujudnya tambang undang-undang e-hailing pada 12 Oktober 2019 yang lalu, ada pelbagai peraturan yang terdapat di dalamnya, daripada kereta 10 tahun, kereta 4 pintu, perlu puspakom, perlu PSB dan lain-lain. Bermacam-macam akta dekat sana, tapi tidak ada satu angka pun yang menyebut syarikat e-hailing baru perlu meletakkan tambang RM2 ke atas sebagai contoh. Okay, tak ada. Jadi ianya adalah satu petanda bahawa kerajaan takkan campur tangan seperti mana yang sebelum ini berkenaan dengan isu tambang. Kerajaan akan membiarkan isu tambang ini ditentukan oleh kuasa pasaran. Jadi ini yang kami tidak sependapat langsung, tidak bersetuju langsung dengan kerajaan. Kerajaan sewajarnya menetapkan satu tambang untuk e-hailing supaya adil untuk semua dan tidak jatuh terus jatuh. Okey, dekat sini apa fungsi kita sebagai pemandu? Untuk menentang kadar kuasa apungan tambang. Okey. Anda saya tengok kawan saya Tajul. Okey. Cik Tajul. Saya ada di Melaka. Sambil tu perkena Teo Ais. Okey, saya ditemani oleh abang-abang Sado kita kat sini. Bang, saya nak topi. Okey, nak topi datang sini. Bukan topi InDriver je dekat sini. Topi-topi sahabat-sahabat kita ada pelbagai jenama. Ada jenama AirAsia, ada jenama Grab, ada jenama Gojo, Maika. Okey, maklumlah dekat Malaysia ni ada 29 syarikat e-hailing. Dan saya dapati ada tambah 3 lagi. Jadi 31 syarikat sekarang ni yang beroperasi sebagai e-hailing. Jadi 31 syarikat ini anda tengok, semuanya bersaing untuk dapatkan penumpang. Senjata utama untuk mereka mendapatkan penumpang adalah menurunkan tambang. Tak mungkin ada syarikat baru yang meletakkan tambang lebih mahal dari Grab, sahabat-sahabat. Tak mungkin. Kalau adalah syarikat tu, saya nak tahu siapa CEO dia. Memang hebatlah dia. Saya beranggapan kalau ada syarikat baru yang akan meletakkan tambang tinggi, itu syarikat nak bunuh diri. Tak ada syarikat yang akan berani meletakkan tambang lebih tinggi daripada tambang yang sudah ada. Inilah kami maksudkan, kerajaan perlu campur tangan. Perlu letakkan tambang lantai. Selagi tak ada lampai, sorry lah nak cakap, sorry to say. Memang akan maut. Jadi berbalik kepada kenapa kami promosikan InDriver yang dipertikaikan oleh sahabat-sahabat kita yang menonton pada hari ini, sahabat-sahabat lain. Okey, okey, saya selak-selak apa komen anda. Yang dipertikaikan kenapa kami promosikan. Baik, kita bersetuju setelah 5 tahun lepas kita berjuang untuk tambang lantai melalui persatuan, melalui gabungan, melalui teksi juga. Semuanya bersetuju untuk disatukan tambang lantai. Jangan ada syarikat yang lebih rendah daripada tambang lantai. Okey? Tapi tak ada hasil. Bukan saja buah. Okey, bukan saja bunga, pucuk pun tak ada. Jadi kenapa kita perlu harapkan pada kerajaan lagi? Jangan harap dah.
5 tahun akan datang kerajaan akan buat tambang lantai. Jadi untuk itu, apa kata kita lakukan anjakan paradigma, kita lawan. Kita lawan melalui apa yang kerajaan nak. Kita sokong kuasa pasaran. Kerajaan kata tambang e-hailing perlu ditentukan oleh kuasa pasaran. Kita setuju. Kita setuju sahabat. Kita sokong. Dan kita tengok apakah kerajaan boleh bertanggungjawab dengan syarikat yang tutup. Okey, dah banyak syarikat tutup. Saya boleh sebutkan dekat sini. Ada yang bermacam nama Go, dah lingkup trend dan sebagainya. Sepi tanpa bahasa sebab mereka tak boleh bersaing. Mereka sendiri tak boleh bersaing. Bukan saja pemandu yang akan terkesan dengan tambang, tapi syarikat juga sebab untung dia nipis. Syarikat juga terkesan dengan tambang lantai yang tak ada. Okey, apungan kuasa pasaran kerajaan. Dengar. Okey, bukan saja syarikat kecil sahabat-sahabat. Tycoon gergasi hijau tu pun juga terkesan. Ramai pemandu-pemandu mereka kata tambang dah teruk. Bukan berbeza daripada sebelum ni. Okey, ini adalah kesan kerana tak ada tambang lantai tu. Ini ada kesan. Kalau bukan syarikat Inreba, syarikat lain. Kalau bukan syarikat tu, syarikat ni, dia akan timbul, akan jatuhkan harga. Mesti. Itu sebab kerajaan perlu bertanggungjawab. Jangan jadi kerajaan tunggu pisang. Sebab kita lantik kerajaan untuk membantu kita. Kita tu kitalah penggiat e-hailing, bukan saja syarikat. Kalau saya faham, kerajaan memandang sehelai rumput di tengah padang. Kerajaan memandang sehelai rumput di tengah padang. Kita ni pemandu e-hailing hanya 200,000. Tapi rakyat kita ada 30 juta sahabat-sahabat. Kerajaan nak tengok yang mana? Mesti dia tengok 30 juta. Jadi kita sebagai warga yang bertanggungjawab, kita tengok benda ni. Jangan hanya kita pada satu app saja kita merasa boleh memberi kita, tapi app yang lain tak boleh memberi apa-apa pada kita. Itu satu pandangan yang salah. Saya melalui tim bersama dengan tim Eling FM, kami mahukan satu tindakan kerajaan yang segera sebelum nasi menjadi bubur. Saya pasti kami sokong app-app selain daripada Tycoon ni untuk bersaing secara buku dengan ruas. Okey, melalui aplikasi Inreba yang pemandu penggiat e-hailing pertikaikan kenapa Eling FM begitu beria mempromosikan Inreba. Inreba mempunyai kekuatan untuk bersaing secara buku dengan ruas. Okey, kita nak sebutkan app Pilih Kasih. Mereka tak ada kekuatan. Mereka tak ada kekuatan daripada segi keuangan. Baru ni mereka dapat setengah bilion daripada kerajaan. Ini kekuatan. Ini tak ada kekuatan namanya. Sebab perlu bantuan kerajaan. Syarikat lain sama, bergelut untuk bangun. Jadi mereka tak boleh bersaing. Yang tak boleh bersaing tu siapa di bawah dia? Pemandu. Jadi syarikat sendiri tak boleh bersaing. Macam mana pemandu nak bersaing? Tak boleh. Kena ada kawalan tambang. Dan ianya juga akan mengakibatkan pemandu syarikat Tycoon juga terkesan. Anda tengok, ini yang kami tak mahu. Kerajaan tak mau campur tangan dalam tambang e-hailing. Akan menjuruskan, memenderitakan pemandu-pemandu kita dari dulu sampai hari ini. Dan kita percaya akan datang pun akan menderita selagi tak ada aplikasi yang boleh bersaing dalam industri ini. Okey, Inreba sudah pun 33 negara. 33 negara tuan-tuan. Okey, dengan kekuatan dana, kekuatan tim dia, saya mampu. Dia mampu memberi isyarat kepada kerajaan supaya segera campur tangan dalam tambang e-hailing sebelum nasib menjadi bubur. Kalau dibiarkan juga, waktu Tycoon nak tumbang ataupun sudah tumbang baru nak sedar, akan bagi tahu dekat pihak kerajaan, tolonglah laksanakan tambang lantai. Itu waktu yang telah pun terlambat. Okey, jangan kata Eling FM tak payung. Kami dah cerita, simpan video saya ini sampai hujung tahun. InsyaAllah. Saya tak boleh nak balas komen anda. Nanti saya type. Jangan risau. Saya akan jawab biasanya. Lazimnya saya akan jawab. Dan kepada yang jarang tengok saya lah Rizal Adam. Selalu saya keluar dekat radio. Saya tak paparkan muka saya. Tapi kerana saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang handsome kat Melaka ni, saya hari ni bolehlah bercerita dengan anda. Okey, sebelum saya tutup, ini kawan-kawan kita kat Melaka nampak. Mereka juga senasib dengan anda. Mengharungi tambang yang tak berbaloi, sahabat-sahabat. Bukan jenama Inreba, tapi jenama-jenama lain juga terperangkap dalam mainan kuasa pasaran tambang. Okey, jadi kami setuju 100%. Kami mengharapkan kerajaan segera campur tangan menetapkan tambang lantai untuk e-hailing. Jika tak tetapkan, jangan salahkan kami. Andai kata Tycoon pun akan tumbang, yang saya jangkakan hujung tahun ini ataupun selewat-lewatnya pada tahun depan. Okey, sampai di situ dulu. Saya Rizal Adam, Eling FM. Okey, sebelum saya tutup live ni, terima kasih kepada yang bagi komen. Hairul Iwan, Rijal, alamak, dekat mana tu? Melaka Central, sorry Rijal. Okey,
Melaka Central saya Tajul. Okey, Tajul ni pernah bertanya Grab nak jual saham ke? Tak boleh share katanya. Okey, sama-sama lain app My Mulut lagi best. Betul tu. Janji dapat duit. Okey, kita sebagai pemandu semestinya tujuan kita mendapatkan duit. Jadi anda silap sekiranya anda cuma mengharapkan satu aplikasi saja. Yang lain-lain boleh tinggalkan komen, nanti saya ada free saya akan jawab. Untuk waktu ini saya tak ada masih belum free sepenuhnya. Masih lagi melayani sahabat-sahabat kita yang bersilih ganti datang ke Melaka ni, Melaka Central untuk mendaftar dalam jenama InDriver. Ini adalah suasana kami di sini. Ini Abang Am kita. Jauh beliau mengembara hari ini. Ada sahabat. Okey. Okey sahabat-sahabat. InsyaAllah saya tinggalkan anda dengan salam kemaafan. Andai ada salah tutur bicara saya di lain tali. Kita jumpa lagi. Okey, saya dekat sini 2 minggu bersama dengan tim InDriver. Salam kerinduan, Riza Adam, Iling FM.